Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan melakukan perbincangan mengenai refleksi pertengahan praktikum bagi fasa pertama. Maklumat diri. Nama saya ialah Asma Atiqah Akilah binti Muhammad Asri. Saya dari kumpulan G 6.2, ambilan PISMP Jun 2018. Mata pelajaran yang telah diberikan oleh pihak sekolah kepada saya bagi mata pelajaran major ialah Sains, Sosial dan Alam Sekitar bagi tahun 4. Manakala bagi mata pelajaran minor pula ialah Pendidikan Seni Visual tahun 4. Pensyarah bimbingan saya bagi praktikum fasa pertama ialah Dr. Martita Dewi Taib dan sekolah pilihan bagi praktikum pertama saya ialah SK Yaakob Latif 1. Pengetahuan sedia ada yang telah saya pelajari di ITG yang saya aplikasikan di sekolah waktu praktikum fasa pertama ini ialah teori pembelajaran konstruktivisme, iaitu pembelajaran terbina daripada hasil percantuman maklumat dengan pengetahuan sedia ada. Bagi PDP saya di dalam kelas sains, sosial dan alam sekitar, murid-murid telah berjaya menyatakan kepentingan tumbuhan apabila saya telah menunjukkan video bagaimana dunia kelihatan tanpa tumbuhan. Dan berdasarkan video tersebut, mereka telah menyatakan kepentingan tumbuhan berdasarkan video pemerhatian mereka serta pengetahuan sedia ada mereka, iaitu fungsi-fungsi bahagian tumbuhan yang telah mereka pelajari di kelas sebelum. Seterusnya, saya juga telah mengaplikasikan teori behaviorisme, iaitu penggunaan penambahan yang positif di dalam PDP agar murid lebih bermotivasi dan lebih suka untuk belajar serta menunjukkan tingkah laku yang lebih baik. Saya menggunakan stiker, pujian serta tepuk tangan sekiranya murid menunjukkan tingkah laku yang baik, sekiranya murid melaksanakan peraturan kelas dan sekiranya murid melaksanakan pentafsiran dengan pantas. Seterusnya ialah teori pembelajaran Vygotsky. Saya telah menggunakan kaedah scaffolding sewaktu pentafsiran serta pembelajaran di dalam kelas. Saya memberi murid bimbingan dan secara perlahan menggunakan bimbingan tersebut dengan menggunakan kaedah ansur maju. Bagi murid-murid berkefungsian tinggi yang tidak memerlukan bimbingan yang terlalu banyak dan juga bagi murid berkefungsian rendah yang memerlukan bimbingan yang amat banyak, saya secara perlahan di setiap kelas mengurangkan lagi bimbingan berdasarkan tahap kemampuan mereka. Aktiviti dan pentafsiran telah dilaksanakan berdasarkan tahap-tahap murid, iaitu murid berkefungsian tinggi, murid berkefungsian sederhana dan murid berkefungsian rendah. Dan murid berkefungsian rendah yang memerlukan bimbingan yang sangat banyak, namun secara perlahan akan dikurangkan. Dan akhir sekali ialah penggunaan kaedah VAKT, iaitu kaedah visual, audio, kinestetik dan taktil yang merangsang kesemua sensori murid selain daripada visual sahaja. Menggunakan sensori murid yang pelbagai untuk murid lebih mudah memahami pembelajaran. Sebagai contoh, di dalam kelas ini saya menggunakan Play-Doh serta origami kertas untuk menunjukkan murid bentuk-bentuk 3D dan mereka dapat merasakan, iaitu penggunaan taktil serta audio, dan kinestetik iaitu mereka menggerakkan tangan mereka sendiri dari jari motor halus untuk membentuk bentuk 3D itu sendiri. Dan bagi mata pelajaran sains pula, saya telah melaksanakan pembelajaran di luar kelas di mana murid telah melakukan lawatan ke Taman Botani PPKI di SK Yaakob Latif 1. Murid-murid telah melakukan pembelajaran di luar kelas dengan memerhati sendiri tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sekeliling mereka. Sebenarnya mereka diminta untuk melukis, bagi murid berkefungsian tinggi melukis satu tumbuhan dan melabelkan setiap bahagian tumbuhan. Manakala bagi murid berkefungsian rendah, murid perlu melukis satu saja bahagian tumbuhan serta menyatakan bahagian tumbuhan dengan pilihan daripada pilihan jawapan yang telah diberikan di dalam lembaran kertas kerja yang telah diberikan. Maka apabila saya melaksanakan pembelajaran di luar kelas, murid dapat melihat sendiri menggunakan sensori audio mereka. Murid boleh menyentuh sendiri bahagian tumbuhan dan murid juga boleh bergerak ke tumbuhan yang mereka ingini untuk menjadikan reference untuk melukis tumbuhan itu. Maka itu menggunakan kinestetik. Di sekolah, walaupun saya hanya berpraktikum hanya baru lagi 6 minggu, namun terdapat banyak pengetahuan kemahiran yang baru yang telah saya peroleh, iaitu saya telah belajar kemahiran mengawal kelas di mana saya telah menumbuhkan peraturan kelas. Murid perlu mengangkat tangan untuk bertanyakan soalan atau hendak pergi ke tandas.
murid juga saya telah mengawal cara untuk murid menjawab soalan iaitu dengan angkat tangan dan memberi izin bahawa mereka ingin menjawab persoalan saya. Dan kemudian saya juga belajar untuk mengawal pergerakan murid dalam kelas agar mereka tidak bergerak dari satu meja ke meja lain. Lebihan-lebihan pula pada waktu-waktu begini iaitu sewaktu penjagaan SOP adalah amat penting. Jadi murid tidak dibenarkan untuk pergi ke meja murid lain. Seterusnya ialah pengetahuan dan kemahiran seni bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Oleh kerana di ITV saya hanya mempelajari kaedah pengajaran bagi pendidikan khas serta minor saya ialah sains, saya tidak mempunyai pendidikan, saya tidak mempunyai ilmu atau kemahiran seni yang mendalam. Maka saya telah mempelajari kemahiran dan pengetahuan seni seperti bahasa seni agar saya dapat mengajar murid pendidikan seni visual dengan lebih baik dan dengan lebih lancar. Maka di sekolah saya telah belajar kembali mata pelajaran seni visual dengan menggunakan buku teks murid tahun 1 hingga tahun 6. Seterusnya saya telah mempelajari kemahiran mengasingkan serta menyediakan objektif pembelajaran serta kaedah pentafsiran yang berbeza bagi murid yang berbagai tahap. Walaupun saya telah mempelajari secara teori di ITV, namun apabila praktikkan di dalam kelas ia agak sukar. Maka dalam sepanjang 6 minggu saya telah belajar secara perlahan cara untuk membuat aktiviti pentafsiran serta objektif pembelajaran yang berbeza bagi murid mengikut tahap kefungsian mereka. Sebagai contoh, bagi pembelajaran di luar kelas tadi, murid berkefungsian tinggi, mereka perlu melukis satu tumbuhan dan melabelkan semua bahagian tumbuhan tanpa bimbingan. Kerana saya telah dapati mereka boleh buat sedemikian. Manakala bagi murid berkefungsian rendah, mereka hanya perlu melukis satu bahagian tumbuhan serta melabelkan bahagian tumbuhan tersebut berdasarkan pilihan jawapan yang telah saya berikan. Saya telah berikan pilihan daun, batang dan bunga dan pelbagai, dan mereka hanya perlu memilih apakah bahagian yang mereka telah pilih untuk melukis dan melabelkan di bawah gambar yang telah mereka lukiskan. Jadi terdapat perbezaan bagi pentafsiran untuk murid yang pelbagai tahap. Dan seterusnya, saya juga telah mempelajari kaedah untuk pengajaran untuk mengkreatifkan lagi kaedah pengajaran serta aktiviti agar pembelajaran kekal menarik. Lebihan lagi bagi mata pelajaran sains dan juga pendidikan seni visual yang memerlukan saya untuk menjadi lebih kreatif agar murid tidak bosan dan murid lebih mudah memahami konsep-konsep yang sangat abstrak seperti konsep bagi pendidikan seni visual, konsep jalinan ataupun rupa positif dan negatif. Saya telah pelajari bahawa saya perlu menunjukkan contoh supaya mereka boleh lihat dan menyentuh sendiri perbezaan antara rupa positif dan rupa negatif. Dan bagi konsep-konsep abstrak sains seperti fungsi daun iaitu melakukan proses fotosintesis, saya perlu menggunakan terma yang lebih mudah namun tepat serta aktiviti yang lebih mudah untuk murid memahami. Seterusnya dan akhir sekali ialah saya telah mempelajari kemahiran untuk menenangkan murid apabila murid menghadapi meltdown ataupun sewaktu murid telah bergaduh dengan rakan sekelasnya lain. Okey, kemahiran ini saya telah dapati apabila seorang murid di dalam kelas saya amat tidak disukai oleh rakan sekelasnya yang lain. Maka murid tersebut seringkali keluar kelas, seringkali melakukan bunyi bising dan mengganggu kelas. Maka saya telah mempelajari kemahiran untuk menenangkannya dan menggunakan bahasa yang betul agar dia kekal aktif di dalam kelas dan berinteraksi di dalam kelas. Seterusnya, inovasi yang saya lakukan di sekolah. Okey, di sekolah SD Datuk Khatir, saya dapati bahawa guru-guru tidak melakukan satu sistem yang boleh menggalakkan murid-murid melakukan tingkah laku yang baik. Maka saya telah menjalankan sistem token iaitu sticker book, di mana setiap murid diberikan buku nota kecil sebesar tapak tangan murid. Kemudian murid akan diberi stiker sekiranya mereka menunjukkan tingkah laku yang baik. Maka saya beri stiker di akhir kelas dan murid juga akan diberikan stiker sekiranya mereka mensiapkan pentafsiran pada hari yang sama dan tidak perlu bawa balik. Murid juga akan diberikan stiker sekiranya mereka mematuhi peraturan kelas iaitu dengan mengangkat tangan apabila menjawab soalan,
meminta izin untuk bertandas serta tidak bergerak ke tempat rakan tanpa izin guru. Dan murid yang mempunyai etika paling banyak akan menerima hadiah di akhir fasa saya sebelum saya mengakhiri praktikum fasa pertama. Dengan membuat stiker book ini, murid akan lebih memotivasi untuk belajar, iaitu melaksanakan pengaksiran dalam kelas, dan murid juga akan menunjukkan tingkah laku yang baik dan mengamalkan peraturan-peraturan kelas. Maka kawalan kelas saya adalah bagus kerana murid memotivasikan stiker yang mereka inginkan. Stiker yang saya berikan adalah seperti yang dilihat di dalam gambar, stiker yang menunjukkan pujian seperti super, nice, good job atau kreatif. Itu menunjukkan bahawa pujian bagi murid sekiranya mereka melakukan tingkah laku yang baik ataupun mereka telah melaksanakan pentaksiran mereka dengan cemerlang. Dan saya juga telah melampirkan sekali gambar buku nota yang amat kecil, iaitu stiker book mereka. Setiap murid mendapat stiker book yang berbeza, maka tidak tertukar, dan mereka telah memilih sendiri stiker book yang mereka suka. Apakah komen dan reaksi terhadap pengalaman mengajar di sekolah? Walaupun saya baru berada di sekolah selama 6 minggu, namun terdapat pelbagai pengalaman dan pengajaran yang saya dapati di sekolah itu. Yang pertama ialah saya perlu banyak bertanya kepada guru dan pembantu pengurusan murid, iaitu PTM, berkaitan tingkah laku murid, rutin murid, latar belakang murid serta kaedah pengajaran yang paling bersesuaian dengan murid-murid tertentu. Sebagai contoh, dapat seorang murid di dalam kelas mata pelajaran sains saya yang lebih minat untuk melukis dan meminatkan haiwan serta hanya boleh berkomunikasi di dalam bahasa Inggeris. Jadi dengan bertanya kepada guru-guru kelas ataupun guru mata pelajaran, saya lebih memahami tingkah lakunya, bahasa komunikasinya serta cara untuk menarik perhatiannya di dalam kelas. Selain itu, saya juga dapati bahawa saya perlu bertegas dengan murid pada waktu tertentu bagi memastikan murid sentiasa hormat dan memandang saya sebagai seorang guru dan penyempurna rakan mereka. Hal ini kerana pada hari pertama saya cuba bermesra, namun oleh kerana saya amat mesra dengan murid dan guru-guru lain adalah agak tegas, maka murid telah melayan saya seperti seorang rakan dan kurang hormat. Namun pada kelas seterusnya saya telah cuba untuk tegas dan menggunakan intonasi suara yang bersesuaian dengan situasi yang tertentu. Maka dengan penggunaan intonasi yang betul serta dengan tindakan yang tegas seperti hukuman ataupun pemberian stiker, maka murid lebih menghormati dan tahu peraturan yang perlu mereka ikuti sewaktu di dalam kelas saya. Saya juga belajar bahawa saya perlu bijak memilih perkataan sewaktu menenangkan murid ataupun sekiranya terdapat pergaduhan di antara murid. Lebihnya lagi bagi murid yang saya dapat, iaitu murid tahun 4 yang mempunyai pergaduhan antara lelaki dan perempuan, murid lelaki dan perempuan, kerana mereka mengusik satu sama lain, dan saya perlu menggunakan perkataan yang menunjukkan bahawa saya tidak berpihak kepada mana-mana dan hanya ingin menetralkan situasi tersebut. Maka saya perlu memilih perkataan-perkataan yang bijak bagi menunjukkan bahawa saya tidak mengambil pihak mana-mana dan menenangkan murid-murid. Saya juga telah mempelajari bahawa saya perlu meningkatkan lagi kemahiran bahasa Inggeris saya kerana terdapat murid yang hanya boleh berkomunikasi ataupun hanya memahami di dalam bahasa Inggeris. Lebihan lagi bagi terma-terma saintifik seperti bahagian pokok, jadi saya perlu menambahkan lagi vocabulary ataupun pengetahuan saya di dalam bahasa Inggeris supaya saya dapat mengajar serta dapat memberikan informasi yang betul, dan lagi informasi saintifik menggunakan terma-terma yang betul. Seterusnya saya juga telah mempelajari bahawa saya perlu menggalakkan murid untuk mencuba menjawab di dalam kelas apabila ditanyakan soalan. Akan tetapi saya juga perlu memberi murid ruang dan masa bagi mereka untuk menjawab. Hal ini kerana terdapat murid yang tidak mempunyai kemahiran pertuturan yang amat tinggi dan perlu berfikir dulu perkataan yang perlu mereka luahkan, iaitu idea ataupun jawapan mereka, dan juga terdapat murid yang perlukan masa untuk berfikir jawapan mereka. Dan sekiranya saya mencantas masa mereka untuk menjawab, maka mereka tidak akan bermotivasi untuk menjawab di kelas seterusnya jika sekiranya saya bertanyakan soalan.
Dan apabila itu berlaku, maka saya tidak dapat melihat bahawa sekiranya murid ini faham ataupun tidak konteks pembelajaran pada hari tersebut. Dan akhir sekali, saya juga perlu bijak memilih ayat sekiranya terdapat murid lain yang ingin menjawab bagi pihak rakannya. Dan saya perlu memilih perkataan yang betul agar tidak menghilangkan semangatnya untuk menjawab sewaktu kelas seterusnya ataupun sewaktu gilirannya. Akan tetapi pada masa yang sama memberi ruang dan peluang bagi rakan yang lain yang ditunggukan jawapan tu untuk menjawab dan memberi ideanya. Hari ini kan di dalam kelas saya terdapat seorang murid yang berkeputusan tinggi yang mempunyai semangat untuk menjawab soalan yang lebih tinggi daripada yang lain. Dan murid tersebut seringkali memotong gilirannya, memotong giliran rakannya untuk menjawab soalan. Dan jadi saya perlu memilih perkataan yang sesuai agar tidak memotong motivasinya, akan tetapi masih lagi memberi peluang untuk rakan tersebut menjawab soalan yang telah diberikan kepada rakan tersebut. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.